bersesuaian dengan apa yang saya katakan di awal siaran tadi, kalau kita kena peka dengan rakan-rakan di sebelah, ada yang kadang-kadang mood, jiwa, mood semua dalam sangat low dan sebagainya kan. So kadang-kadang kita dah bantu dengan menjadi seorang pendengar yang baik, kita dah bantu untuk sentiasa berada dengan rakan-rakan kita ataupun diri kita sendiri sebenarnya, tapi masih tak dapat kekuatan itu. Itu yang kami nak kongsikan dengan anda semua. Kita nak bina kekuatan dalaman melalui Al-Quran bersama dengan tetamu kita yang berada di talian ketika ini, Dr. Alizi Alias, konsultan psikologis organisasi. Hello doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Boleh dengar ke doktor? Ya, sorry Izu, kuat insyaAllah. Okey. Herina dia sikit, tapi dengar. Dalam kita nak berbicara tentang membina kekuatan dalaman melalui Al-Quran ini, apa amalan yang perlu kita praktikkan untuk kita sama-sama kuatkan dalaman kita dari segi mental, fizikal dan juga secara rohaniah lah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herina, Izu, salam Malaysia Madani, salam kesihatan mental. Soalan tadi tentang amalan yang perlu dipraktikkan untuk kuatkan dalaman kita, fizikal, mental dan rohaniah. Saya ni ada 2 ijazah sarjana muda, satu pengajian Islam, satu psikologi. So saya memang suka integrasi antara kedua-duanya. Saya promosi pendekatan biopsikososial spiritual. Kalau sebut Melayu mungkin susah nak faham. Kalau bahasa Inggeris, biopsychosocial spiritual. So antara amalan yang kita boleh bantu kekuatan fizikal, psikologikal, sosial dan spiritual, saya beri tips untuk mereka yang sihat dulu ya. Macam kebanyakan kita lah, kebanyakan penonton. Untuk yang sakit kronik berpanjangan, tips dia lain sikit. So dari sudut biologi, pemakanan sihat, senaman, tidak meruk, tidak hisap dadah. Dari segi psikologi pula, amalkan aktiviti self-care, me time, aktiviti kesihatan mental lah. Sosial, ada hubungan baik dengan keluarga, kejiranan, office, komuniti dan patuh kepada undang-undang. Dari sudut spiritual pula, memahami akidah tauhid secara tulen, mengamalkan ibadah secara sahih dan berakhlak mulia, termasuklah di media sosial yang agak toksik sekarang ni kan. So tu tips pendek daripada saya untuk mereka yang sihat, insyaAllah. Kita nak tahu juga, adakah psikologi dengan jiwa kita ataupun rohani dan juga mental kita ni saling berkait? Sebab dari segi zahirnya kita lihat orang tu perwatakannya baik, tetapi apabila menjadi keyboard warrior, lain pula karakternya. Tetapi dalam masa kalau kita lihat state of mental dia lain pula. So adakah ianya saling berkait antara satu sama lain? Dia memang berkait. Macam saya kata tadi, biological pun berkait, psychological berkait, social berkait, spiritual pun berkait. Bila sebut berkait, tak semestinya sama sepenuhnya. Sebab ada orang yang ada penyakit rohani tapi dia tiada penyakit mental. Ada orang yang ada penyakit mental tapi tiada penyakit rohani. Tapi overlap tu boleh berlaku. Tapi tak sama. Tak boleh tuduh orang yang penyakit mental tu kurang iman, dan tak boleh juga tuduh orang yang ada penyakit rohani tu ada penyakit mental. Wallahualam. Kita faham bahawa macam doktor cakap tadi tu, orang sakit mental, sakit rohani ni tak ada iman, dan ramai yang cakap kamu ni kena sembahyang dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya kita faham bahawa mungkin ada kekurangan kimia dalam otak mereka. Namun bagaimana Al-Quran ini sebenarnya boleh membantu mungkin melegakan sikit situasi mereka? Ya, saya suka soalan macam ni sebab saya memang suka mempromosi mesej-mesej daripada Al-Quran. Ramai silap faham bila sebut panduan Al-Quran ni mesti fokus akidah tauhid, halal haram, akhlak kan. Betul, semua itu adalah asas yang teguh untuk menguatkan seorang mukmin. Tapi kalau kita baca Al-Quran betul-betul, kita tadabbur Al-Quran atau refleksi Al-Quran, Quran juga memberi bimbingan tentang aspek-aspek biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Kalau sempat saya sentuh sikit kisah Siti Maryam yang kesakitan fizikal mengandung dan bersalin, ada tekanan psikologi sebab isolasi, ada tekanan sosial nak jawab apa dekat masyarakat tentang kelahiran tanpa bapa. Atau tak apa Quran sebut? Allah SWT menawarkan intervensi biological seperti bagi makan buah tamar, minum daripada anak sungai,
ada intervensi psikologi seperti mengiktiraf emosi negatif, emosi sedih Mariam, tak ada pula dia kutuk-kutuk Mariam kurang iman, kan, dan intervensi sosial seperti apa nak cakap atau tak cakap kepada orang kampung bila balik kampung nanti berbawa bayi yang tiada bapa. Oleh itu saya ingin promosi pendekatan Al-Quran yang menyeluruh tentang kekuatan dalaman. Ada biologi, ada psikologi, ada sosial dan ada spiritual. Bukan spiritual semata-mata. Sekian. Pada zaman dulu lah ada beberapa rawatan alternatif. Tapi kalau zaman sekarang ni orang kata kalau tak diluahkan tu membawa barah pula. Kalau bercerita Betul. pun membawa barah juga. Jadi sebenarnya apa alternatif lain yang boleh kita buat dalam kita selain daripada mencari Al-Quran, apa lagi yang boleh kita buat untuk kita merawat dalaman kita ni? Kalau boleh, sebab tadi saya dah cerita tentang orang yang sihat, saya nak khususkan tentang orang yang sakit, terutamanya sakit kronik. Sakit kronik ni bukan macam sesama batuk demam. Dia sakit berpanjangan, kanser, sakit jantung, arthritis, diabetes type 2 dan macam-macam lagi. Mereka ni kadang-kadang dia lain sikit cara pendekatan Al-Quran ataupun bio-psycho-social spiritual approach ni. Dia masih sama juga. Contohnya, dari segi biologi, mereka kenalah makan ubat sebab dia dah sakit. Tak bolehlah tak makan ubat, kena dengar cakap pakar yang khusus tentang penyakit tersebut. Pemakanan dah lain dengan orang yang sihat, kena jaga. Senaman pun mungkin ada senaman khusus yang sesuai untuk pesakit kronik, dan saya suka promote teknik pernafasan jika berlaku stres akibat penyakit kronik tu. Itu biologi. Kalau psikologi, jangan lupa jumpa kaunselor. Kaunselor boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah-masalah harian, efek harian bila ada sakit kronik. Kalau misalnya orang sakit kronik juga ada penyakit mental, kena jumpa doktor psikiatri ataupun ahli psikologi klinikal untuk dapatkan psikoterapi. Dan kalau dalam keadaan biasa, kita pun boleh hadir kursus-kursus yang dipanggil psycho education, macam mana nak mengurus, atau kita coach mereka macam mana untuk mengurus psikologi pesakit kronik. Kalau sosial pula, kena ada sokongan sosial. Kalau boleh kita semua, termasuk saya, kena ada grup BFF. Nak luahkan apa-apa, jangan luah dekat media sosial. Orang tak kenal kita, dia kutuk-kutuk balik kita kan. So kena ada social media group BFF, ada NGO berkaitan dengan penyakit kronik tersebut, masjid surau yang pesakit kronik patient friendly, dan juga office pun bagi akomodasi. Misalnya wheelchair access dan macam-macam lagi kan. Kat rumah pun kalau boleh design rumah yang mesra penyakit kronik. Ada macam-macam maklumat di luar sana. Last kali spiritual, kita kena buat ibadah khusus dengan khusyuk, kita faham maksud dia. Boleh juga jumpa ustaz-ustazah yang pandai menjampi ruqyah. Pastikan jampi tu berasaskan Al-Quran dan hadis yang sahih lah. Bukan yang maksud tak diketahui kan. Dan kalau baca Quran, kalau boleh di samping memahami terjemahan dia, tadabbur atau reflect kepada diri kita. Baca kisah Maryam, kisah Nabi Ayub ke, kita reflect diri kita, seronok. Kita mampu untuk menghadapi kesakitan yang kronik itu. Jangan lupa, kan orang kata sekarang #healing kan, pergi pantai, pergi hutan. Sebenarnya itu kan healing ya, itu untuk kesihatan mental, tafakur alam untuk membantu pesakit mental. Kalau sebenarnya tambah lagi, ada pesakit kronik yang sembuh selepas bertahun-tahun, tapi ada tak sembuh-sembuh. It's okay. Sebab mereka boleh belajar gembira dalam kehidupan, dalam kesakitan. Kadang-kadang lebih gembira daripada kita yang sihat ni. Sebab mereka kuat dan mampu bangkit setiap kali mereka jatuh. Iman pun bertambah, pahala terkumpul lebih banyak sebab kesakitan tu Allah bagi pahala. Banding kita yang sihat, yang tak pernah rasa jatuh sakit ni kan, yang kronik. So, kadang-kadang mereka ada kelebihan berbanding kita. Kata kuncinya, mereka berjaya mengurus simptom. Kesakitan tu lebih terkawal disebabkan amalan biologi, psikologi, sosial dan spiritual yang saya sebut tadi. Okay, sekian. Okey, baik doktor, kabarnya ada program yang boleh orang ramai sertai untuk menambah ilmu, membina kekuatan dalaman melalui Al-Quran. Mungkin doktor boleh kongsikan? Membina kekuatan dalaman dari surah Al-Quran? Dalam program yang program yang akan diadakan tu. Oh ya, nasib baik, terima kasihlah tanya. Sebab kami memang ada program Wellness Quranic Valley yang telah melancarkan satu pilot project di Cerengin Resort Janda Baik, ya, dinamakan Seminar Soul Fitness dan Wellness. 28 September 2000
hari suntuk. Boleh stay satu malam sebelum tu dan balik masa hari program, ataupun stay 2 malam pun boleh juga. Ada sesi daripada ustaz, daripada saya, pakar psikologi dan juga pakar pemakanan dan pelbagai aktiviti sampingan berbentuk biopsychosocial spiritual. So sila datang beramai-ramai. Terima kasih bertanya. Pesakit kronik boleh datang, penjaga mereka boleh datang, berdua boleh datang, penjaga dan pesakit kronik. Ada NGO ke institusi agama yang ingin memahami dan menyantuni pesakit kronik, jom kita datang. Untuk maklumat lanjut boleh lewat media-media sosial Quran Hour dan media sosial saya sendiri, Dr. Alizi Alias. So, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya mempromosi program untuk pesakit kronik, penjaga mereka, institusi berkaitan yang menggunakan pendekatan Al-Quran yang syumul, yang menyeluruh, biological, psychological, social dan spiritual. Sekian, terima kasih. Secara ringkasnya, mungkin doktor boleh terangkan sikit je bagaimana melihat masyarakat sekarang ni dengan penghayatan Al-Quran dalam menyemai semangat kerohanian ni dalam masyarakat kita. Saya berpendapat sekarang ni kesedaran dia memang sangat tinggi. Dah ramai program-program yang dianjurkan, terutama macam Quran Hour, dan disertai dengan tadabbur, dikendalikan oleh ulama-ulama tafsir sama ada dari Malaysia atau dari luar negara. So kena sokong ramai-ramai, dan sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh ustaz dan ustazah sendiri yang mengaitkannya dengan kedua-dua kesihatan fizikal dan kesihatan mental, di samping kesihatan spiritual. Dan ini adalah suatu yang sebelum ini tidak terlalu dipromosikan. So saya rasa kesedaran sudah makin meningkat terhadap Al-Quran. Bukan sekadar baca nak khatam Quran kan, ataupun nak sunat. Kalau dulu zaman kita dulu nak sebelum sunat kena khatam Quran dulu kan misalnya. Ada kalau zaman lagi tahun dulu sebelum kahwin kalau wanita kena khatam Quran dulu. Sekarang kesedaran Al-Quran sudah bertambah, alhamdulillah, dan terima kasih kepada pihak Bernama TV turut bersama mempromosi pendekatan ini, insya-Allah. Baik, terima kasih juga doktor kerana sudi berkongsi kami tentang cara untuk kita membina kekuatan melalui Al-Quran, dan kami ucapkan semoga berjaya melalui program yang diadakan.